Ambush banyak membantu merungkai misteri di kawasan-kawasan yang viral lah. Okey, seperti di kawasan Acap dan baru-baru ni di Ketuk Pitu, di Sabak Benam dan beberapa kawasan yang paling anchor di Malaysia. Dengan Farah sekarang ni selebriti orang kata mencari entiti yang mengesan mistik di setiap lokasi yang hampa selalu orang kata apa permintaan ramai Abang Hani akan pi terjah pi melakukan mistik. Jadi Abang Hani boleh share sikit tak antara peralatan-peralatan macam kalau Abang Hani pergi suatu tempat tu, apa peralatan yang Abang Hani guna untuk mencari entiti tu? Okey, antara peralatan untuk pengesahan entiti, bukan mencari ya, kita nak tengok pengesahan wujud ke tak, ataupun pengesahan sesuatu yang paranormal, sesuatu yang abnormal, yang tidak normal. So antara alat-alat yang saya bawa adalah EMF meter. Okey, ini dia EMF meter. Dia mempunyai beberapa light indicator, pada mana yang hijau ni tak ada sangat, yang merah ini menunjukkan EMF yang terganggu. EMF tu adalah electromagnetic field. Electromagnetic field ni adalah kita andaikan sekiranya wujudnya entiti, sebab entiti ni sejenis hidupan ataupun sejenis tenaga, so dia akan mempengaruhi EMF meter. Yang kedua adalah ghost box. Ghost box atau diberi nama spirit box. Okey, atau dipanggil EVP ya. EVP stand for electric voice phenomenon. Okey. Apa kegunaan ghost box ni adalah untuk cuba modulate suara-suara entiti ya, yang kita tidak nampak, yang kita tidak boleh dengar di julat pendengaran kita. Dia akan cuba modulate dan cuba keluarkan daripada speaker yang ada di sini. So inilah dua alat utama yang baru saya pakai. Sebelum ini saya menggunakan laser dan laser, tapi saya tak bawa hari ini. Laser saya gunakan untuk mengesahkan laluan tersebut, adakah ada sesuatu gangguan dimensi atau tak. Sekiranya ada gangguan dimensi, laser itu akan terganggu ataupun bergerak ataupun terbengkok dengan sendirinya lah. Jadi macam kalau ada dua peralatan ni, Farah nampak satu fungsi dia dari segi pencahayaan, kita boleh tahu kerbezaan dia lah. Kalau macam yang satu lagi dia melalui suara. Okey, ini fungsi indikator menunjukkan pencahayaan. Indikator kalau hijau paling rendah, merah paling kuat. Okey, yang satu ini adalah bunyi ataupun suara. Dia akan menunjukkan sekiranya ada feedback daripada entiti, akan adanya feedback gangguan elektromagnetik, akan alat ini akan mengeluarkan bunyi, bukan mengeluarkan bunyi, akan cuba modulate suara tersebut. Maksud Abang Hani boleh sebab Farah tak faham dia punya mengeluarkan bunyi tu. Mengeluarkan bunyi dari segi bunyi entiti tersebut ke, atau bunyi macam radio dan trek macam tu? Okey, dia sebenarnya ada sejenis modulasi AM dengan FM yang digerakkan beberapa julat frekuensi dalam satu masa. So sekiranya adanya gangguan elektromagnetik, ni secara teori elektromagnetik, adanya gangguan elektromagnetik, sekiranya entiti cuba bercakap tetapi kita tak dengar, kemungkinan kita mengambil consideration yang mana gangguan elektromagnetik itu akan diterjemahkan oleh alat ini. So sepatutnya anda akan dengar bunyi bising, noise at the same time. Kalau entiti itu dia feedback, noise ni sama ada akan berkurang ataupun dia mengeluarkan bunyi yang seakan-akan apa yang nak diperkatakan kepada kita lah. Ada bunyi macam monster, ada bunyi macam-macam. So far yang menjadi terakam semasa di trip rumah Teko tu, dia sebut ikut. Memang nampak, memang clear dengar dia sebut perkataan ikut. Memang clear dengar. Saya sebut, tanya 2 kali, nak ikut aku kah? Dia pun jawab ikut. Setelah sekali lagi nak ikut aku, dia kata ikut. Saya sendiri agak terkejut, agak excited lah. Sebab saya ambil benda ni sebagai penemuan lah, bukannya gangguan. Dan why not kita try tempat yang lagi kuat, yang ada gangguan kita try. Manalah tahu kan, sesuatu yang baru akan kita pelajari dan perolehi. Okey, Abang Hani, kalau dari segi keberkesanan pula, macam mana untuk peralatan yang Abang Hani guna?
Okey, untuk keberkesanan alat ini aku bagi lebih kurang 70% lah. 70%. Sebab apa 70%? Sebab aku baru pakai dan selama penggunaan aku 10 kali aku pakai 10 kali pakai 7 kali dia ada feedback. Itu saya letak kata 70%. Jadi dalam di dunia lah, peralatan yang tercanggih yang Abah Hani tahu untuk mencari entiti ni. Peralatan tercanggih berjuta dolar, iaitu kita ada CERN yang di dunia, CERN yang dibuat yang itu berbilion lah, dibina di bawah tanah, yang digunakan untuk mengkaji elektron dan mengkaji lubang hitam. Okey, portal in another dimension, itu CERN. Dan kita ada bukan kita lah, ini orang luar negara, dia orang ada parabola ataupun radio parabolik frekuensi untuk kesan benda-benda yang tak normal, yang paranormal di luar angkasa lepas. Jadi kalau macam pada Farah sendiri lah kan, Farah tak tahu pasal entiti, peralatan paranormal apa semua. Jadi kita ingatkan cerita-cerita ada, boleh cari peralatan tu ada berkesan. Jadi rupanya benda tu memang ada, memang wujud. Cumanya di Malaysia ni kita tak guna peralatan-peralatan macam tu, dan peralatan yang diorang gunakan macam Abah Hani lah kebanyakannya. Itu di Malaysia sebenarnya masih terlalu muda, dan saya menggunakan peralatan ni setelah saya rasa masyarakat kita bersedia untuk melihat, mengakses. Sebab selama ni orang main aku rasa main rasa belum rumah aku meremang. Ya, kau nampak tak? So kita lebih menuju kepada technical verifications. Instin rasa gitu. Banyak instin rasa. So secara perlahan aku bawa masyarakat, menunjukkan pada masyarakat bahawa apa saja yang kita rasa kadang-kadang perlukan benda, perlukan teknologi untuk verify. Okey, macam saya kata tadi 70%. Okey, macam mana pula lagi 30%? Kita memerlukan beberapa elemen. Sebab tu kita aku cakap solar ambush ni adalah merungkai, dan kita perlukan penyiasatan yang lebih menyeluruh. Kena buat kajian selepas kita pergi ke sesuatu tempat, bukan terus assume benda tu ada. Dia kena mengkaji seboleh-bolehnya lah. Jadi barulah itu dinamakan merungkai misteri. Okey, pada Abah Hani sendiri kan, kenapa masyarakat Malaysia ni lebih terdedah kepada minat mencari entiti? Macam benda-benda lain orang tak berapa nak ikuti sangat. Macam Farah tengok live Abah Hani pun macam beribu-ribu view, banyak orang yang menonton. Jadi pada pendapat Abah Hani sendiri? Okey, pada pendapat saya itu adalah satu perkara yang baik. Mungkin jawapan aku ni agak kontroversi, tapi bagi aku itu adalah satu perkara yang baik, kerana masyarakat kita sangat berkait rapat dengan benda-benda mistik sejak zaman dahulu. Dan seperti ada sesuatu rahsia yang masih tersimpan untuk masyarakat, ataupun untuk masyarakat kita rungkai. Ingin tahu, dan perasaan ingin tahu tu seolah-olah terbawa-bawa daripada dahulu sehingga sekarang. Macam Farah tengok, kita dijajah hampir 300 tahun oleh Belanda, Portugis, dan banyak teknologi dahulu kepunyaan moyang dulu kita ni telah dimatikan atau disembunyikan. Dan sekali lagi saya cakap, masyarakat kita sangat berkait rapat dengan benda-benda mistik, dan masyarakat kita seolah-olah tercari-cari. Pada masa yang sama, dia orang seperti bersama-sama dengan solar ambush untuk merungkai mistik ini. Apakah rahsia yang ada di sebalik benda-benda macam ini? Sebab itu solar ambush akan cuba sebaik yang mungkin untuk bersama-sama masyarakat rungkai misteri. Kalau ada, kalau tak ada. Yalah, betul. Ikutlah ada sedikit ucapan Abah Hani kepada peminat-peminat Abah Hani ataupun fan-fan solar ambush. Okey, especially kepada semua fans, peminat dan sesiapa saja yang menolong, yang memberi sokongan daripada yang saya sedar atau tak sedar. Aku sangat-sangat menghargai segala perjalanan, start perjalanan daripada awal sehingga terakhir, dan solar ambush akan cuba untuk break to international level. Dan seperti yang semua fan-fan tahu, aku cuba pergi ke Buddha Triangle sekiranya ada rezeki dan ada kelapangan. Dan aku ucapkan teruskan support solar ambush. Itulah, teruskan support solar ambush, dan bersama-sama support jugalah Kuliah Media TV kan.